Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Alam tu bukankah, nashrah kami lapangkan. Bukankah ataupun tidakkah kami telah lapangkan. Laka bagi kamu sadraka, dada kamu. Ini refer kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Sekarang ini terjemahan dia dah bagi tafsiran. Lapangkan dada tu dengan mengisinya. Bila dada tu dilapangkan, artinya dada tu ada kesediaan untuk menerima sesuatu. So diisi dengan iman dan hidayah, yakni petunjuk. Ayat ni ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika di Mekah, di mana Nabi berhadapan dengan masalah dakwah, mengajak orang untuk meninggalkan berhala. Jadi mestilah sesuatu yang sukar untuk dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali bila adanya penentangan, tidak disambut dengan baik. Jadi ini akan menyebabkan Rasulullah sempit dada, akan merungsingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendukacitakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi, tak payah runsing. Banyak dah aku sediakan kamu ni dengan persediaan berbentuk rohani, termasuklah dengan melapangkan dada kamu. Alam nashrah laka sadra. Tidakkah aku telah melapangkan dada kamu? Mana daripada kamu kecil lagi kamu dibedah, dikatakan ada empat kali pembelahan dada untuk menyucikan rohani baginda dan menambahkan kekuatan dalaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak, dan kami wada' artinya letak, tapi kalau pakai dengan an artinya angkatlah. Bila angkat sesuatu yang membebankan artinya meringankan ataupun hilangkan. Wa wada'na anka, dan kami hilangkan daripada kamu wizraka, bebanan kamu, ataupun kita kata kami ringankan daripada kamu bebanan kamu untuk menyiarkan Islam. Dia kata sini untuk menyiarkan Islam. Maknanya dulu kamu rasa benda ni berat sebab kamu hidup dalam zaman jahiliah. Ada amalan-amalan jahiliah tu yang kamu ikut serta. Jadi kamu merasakan satu bebanan. Itu pun kami tak ambil kira. Yang kamu duduk sekali dengan jahiliah, dengan keluarga kamu, cuma kamu tak sembah berhala, tapi kamu masih lagi hidup dalam mujtama' mereka. Tapi kami dah hilangkan. Semua tu kami angkat. Kesalahan ke, yang kamu rasa itu dosa ke, tak, kami hilangkan sangkaan kamu tu. Kamu tak bertanggungjawab terhadap tu, kami hapuskan. Jadi kamu dengan senang hatinya boleh berdakwah. Jadi bebanan itu allazi anqadha zahraka, yang memberati tanggunganmu. Anqadha, memberatkan, zahraka, belakang kamu. Orang Arab kan dia ada unta. So unta tu dibebankan dengan bebanan untuk dibawa. Jadi kalau dia kata anqadha, asalnya mana anqadha, membunyikan. Bila barang tu banyak bubuh atas belakang unta, dan unta tu ada pelana dia kan. So pelana dia pun bunyi kurung krek. Tanda tu tanda barang tu banyak lah. Kalau terjemahan lafzi, sehingga belakang kamu tu bunyi kurung krek, menandakan beratnya bebanan. Wa rafa'na laka zikraka. Bukan itu saja. Bahkan kami telah angkat kamu. Kami angkat untuk kamu. Maknanya kami angkat kamu ni bukan untuk kami. Untuk kamu. Kami angkat, Allah kata aku angkat kamu. Angkat tu ialah angkat penyebutan kamu. Kamu disanjung-sanjung. Wa rafa'na laka zikraka. Dan kami telah meninggikan kamu. Angkat. So kami angkat, kami telah meninggikan kamu. Maksudnya sebutan nama kamu. Zikraka. Kami tinggikan untuk kamu. Orang menyebut nama kamu. Tanda menunjukkan ketinggian kamu itu, nama kamu disebut bersama-sama dengan nama aku. Atau maksud ketinggian itu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai-bagai kemuliaan. Ada tafsir kata, kalau sebut nama Allah, pasti disebut nama Nabi kan. Dalam khutbah ke, dalam tasyahud ke. Dalam tasyahud disebut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam khutbah pun mesti sebut pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan, dalam qamat, nama Nabi beriringan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, artinya itu satu ketinggian yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Kerana fa mana? Kerana sesungguhnya yang kamu lalui melalui fasa-fasa dakwah ni ada kesukaran.
Pastinya awal-awal kesukaran. Sesungguhnya berserta dengan usr ialah yusra. Sepatutnya, maka sesungguhnya selepas kesukaran itu akan adanya kesenangan. Tapi digunakan ma'a kerana kalau sebut ba'da tu kan, makna jauh sangat. Sebut ma'a. Ma'a mana dekat. Tapi maksud dia selepas kepayahan akan adanya kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri yusra. 2 kali diulang untuk menunjukkan kekuatan. Dan ada lagi tafsiran yang lain nanti kita akan sebut dalam tafsir Jalalain nanti. Kenapa diulang 2 kali. Baik, setelah kami berikan kesenangan kepada kamu, banyak nikmat di atas tu, maka seperti biasa, kesenangan mestilah diekori dengan ibadat. Kena banyakkan ibadat. Fa'idha faragta. Apabila kamu telah selesai. Tak sebut di sini selesai apa benda kan? So, banyaklah selesainya tanggungjawab Nabi ni. Tanggungjawab ke, ibadat ke apa saja berkenaan dengan agama, fansab, hendaklah kamu berletih-letihan dalam mengulangi ibadat. Maknanya tak boleh relax-relax, tak ada. Maknanya relax itu ialah ibadat. Nak relax, sambung buat ibadat. Fa'idha faragta, apabila kamu telah selesai melaksanakan satu tugas, fansab, dan hendaklah kamu berletihan pula menunaikan ibadat yang lain. Contohnya sembahyang waktu, sembahyang wajib. Selepas sembahyang wajib, maka buatlah sembahyang sunat. Ataupun selepas sembahyang, banyak berdoa. Ataupun selepas sembahyang yang wajib-wajib, tunaikan pula sembahyang yang qiyamul lail. So, yang ini umum kan? Diumumkan itu kerana amalan tu bermacam-macam. Dan peribadi orang pun berbeza-beza. Kekuatan orang pun bermacam-macam levelnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan kamu, maka hendaklah kamu farghab. Rab mana gemar sini? Gemar dan ingin. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingin. Kalau Jalalain sini, wa ila rabbika farghab tadazza'. Tafsir farghab mana merendahkan diri. Hendaklah kamu merendah diri kepada Tuhan kamu dan mengadu-ngadu kepadanya. Okey, sekarang ni kita masuk tafsir Jalalain. Surah tu ambil sempena ayat Alam Nashrah yang pertama tadi. Surah Alam Nashrah. Ini dalam tafsir Jalalain kita lah. Tapi dalam mushaf kita disebut surah Asy-Syarh. Makkiyatun. Diturunkan di Mekah, majoriti ulama kata turun di Mekah, melainkan Ibnu Abbas kata di Madinah. Ayat dia samanu ayatin. Samanu ayatin. Ada 8 ayat. 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. So, A tu plus lam plus nashrah. Ini istifham kita panggil. Ini istifham. Soalan. Partikel untuk soalan. Dan makna dia, makna tidak. Tidakkah? Makna hamzah, makna dia tidakkah? So, tidak lawan tidak. Tidak lawan tidak. Akan jadi positif lah. Jadi, maksud dia sini ialah nashrah. Syarahna. Kami telah buka. Kami telah lapangkan. Tidakkah kami telah lapangkan? Artinya, kami telah lapangkan. So, ini kita panggil istifham. Istifhamu takririn. Istifham untuk mengiyakan. Soal tanya kan? Ini soal menanyakan, tidakkah kami telah melapangkan? Artinya, ya lah. Kalau ya artinya, ya, kami telah lapangkan. Jadi, alam nashrah ni sama dengan makna syarahna. Kami telah lapangkan. Sebab itulah kalau kita tengok, dia ada konsisten tu. Ada harmoni. Dengan guna waw di sini kan. Ini guna fi'il madhi kan. Bukan dalam bentuk lam kan. Artinya di sini ni, sama dengan sinilah. Makna dia. Syarahna. Syarahna laka sadraka. Hakikatnya, kami telah memang lapangkan untuk kamu ni dada kamu. Kami dah lapangkan. Begitu juga kami dah angkat dah. Kami dah hilangkan daripada kamu wizraka, bebanan kamu. Yang kamu rasa itu satu dosa. Satu kesalahan. Jadi alam nashrah ni artinya syarahna. Kami telah lapangkan.
Ini diambil daripada kalau buku qamus kan. Dia kena pergi kepada asal penggunaan Arab ni, syaraha al-lahma biasanya kan. Dalam qamus-qamus yang lama-lama tu, penggunaan syaraha ni, salah satunya dia kata syaraha al-lahma. Kita hiris daging tu secara slice. Mana nipis kan? So nipis makna dia nak bubur apa-apa rempah pun mudah lah. Nak jemur pun mudah lah. Jadi bila sesuatu yang dilapangkan, dibentangkan, so mudah nak masukkan sesuatu. So kami lapangkan, maknanya kami belah cantik-cantik supaya mudah kami nak masukkan hidayah ke, hikmah ke, ilmu ke, sabar ke dalam dada kamu. Dan kami lapangkan itu laka, for you, untuk kamu. Ya Muhammad, ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Ada setengah ahli tafsir dia kata, ni kenapa Allah tak dekat ni? Laka ni. Letak dekat dengan kami. Kami ni Allah. Supaya dekat ni Nabi Muhammad dengan Allah ni dekat. Kamu ni bukan jauh daripada kami. Kamu duduk dekat. So kalau letak sadraka dulu tu jauh lah sikit. Ni letak kamu dulu. Kami lapangkan untuk kamu dada kamu. Sadraka, so lapangkan dengan, ni dada kan? Yang dimaksudkan dengan dada di situ ialah isi dalam dada tu lah. Tempat di mana hati duduk. Hati yang boleh menerima hikmah, hidayah, wahyu. So dengan nubuah, binubuwati, dengan nubuah dan selain daripada nubuah. Ini masukkanlah hikmah, ilmu. Wa wada'na ay hatatna. Wada'a hatatna. Hatta yahuttu, menurunkan daripada atas ke bawah. Asalnya wada'a makna letak. Wada'a ni letak. Tapi kalau kita pakai an, jadi angkat. Asal wada'an letak. So kalau kita wada'an, angkat. Lift. Sini pakai an kan? Sebab tu dah dia punya tafsiran tu hatatna, artinya menurunkan bebanan lah, yang berat daripada atas ke bawah. Dan dosa dan juga kesalahan ni dianggap sebagai bebanan. Tengok kan? Kalau hatta, maknanya kalau bebanan tu kita angkat. To put down ataupun to alight. Sebab ini melibatkan bebanan. So kita angkat maknanya kita buang. So hatatna, kami buang ataupun kami angkat daripada kamu. Wizraka, bebanan kamu. Jadi di sini wizra Jalalain tak tafsir. Dalam kitab-kitab tafsir yang lain disebut wizra ni sama ada dosa ataupun sesuatu yang dilakukan di zaman jahiliah. Dua tafsiran. Cuma kalau dosa, sebab Nabi ni tak berdosa, jadi ditafsirkan lagi dosa yang dimaksudkan di situ ialah anggapan sebagai dosa. Dirasakan ia sebagai dosa, tapi dia sebenarnya bukan dosa. Yang ini pun sama juga. Wa wada'na anka wizraka. Ayatnya yang asal ialah wa wada'na wizraka angka. Ini ayat yang straightforward lah. So kami letakkan, kami angkat bebanan daripada kamu. Tapi sekarang ni Al-Quran guna kami angkat daripada kamu. Lepas tu baru sebut bebanan kamu. Tujuan dia tashwik, supaya Nabi ni tertunggu-tunggu. Apa benda ni? Sebab selama ni keadaan Rasulullah dalam kerunsingan, dengan bermacam-macam kerunsingan. Selain daripada dia berhadapan dengan ummah, pada diri dia sendiri pun dia runsing. Apa jadi dengan amalan-amalan dia semasa jahiliah? Nanti akan dikomplain oleh musyrikin Mekah. Macam mana dengan akhlak-akhlak aku dulu, kesalahan-kesalahan aku yang mungkin Allah ambil kira. So Allah kata wa wada'na anka. Ini satu kegembiraan lah. So bila Allah sebut kami dah angkat dah. So kami dah buangkan daripada kamu. So Allah tunggu-tunggu apa benda? Jadi buang. So barulah disebut bebanan kamu yang selama ni kamu duk fikir, duk tanggung tu. Wizraka. So dia kata qaddamahu al-maf'ul as-sarih ta'jilan lil masarrah. Dua lah hikmah dia. Satu hikmah kegembiraan tu, kegembiraan kepada Nabi. Awal-awal lagi. Cepat-cepat supaya gembira.
Kemudian yang ni tashwiq, nak tahu apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut tu. Maknanya bebanan tu. Wizraka. Alladhi, yang selama ini anqadha. Anqadha tafsir dia asqala, memberatkan. Yang tadi saya kata anqadha asalnya mana? Sesuatu yang membunyikan. Tempat yang dilonggokkan. Bebanan yang dilonggokkan ke atas unta. Sama ada tulang, body unta tu sendiri berbunyi, ataupun saddle dia, pelana dia. Sesuatu yang melapik belakang dia untuk diletakkan barang, berbunyi. Sesuatu yang memberatkan zahraka, belakang kamu. Ini kinayah aja kan? Sepatutnya sesuatu yang membebankan fikiran kamu dan hati kamu. Oleh kerana ini kinayah kepada bebanan yang ada pada unta. Jadi sebab itulah ayat Al-Quran disebut liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Untuk kami mengampunkan kamu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Untuk Allah ampunkan kamu dosa-dosa kamu yang ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Yang lalu dan akan datang. Ini takwil lah. So takwil sebab para nabi ni dia tak ada dosa. Ismatul anbiya kan. Jadi dosa yang dimaksudkan di sini kena takwil lah. Bukan dosa hakiki lah. Sama ada dosa umat. Oleh kerana Nabi terlalu memikirkan umat dia, jadi kesalahan-kesalahan umat dia dianggap sebagai kesalahan diri dia sendiri. Ataupun maknanya perkara-perkara biasa. Ataupun keputusan-keputusan yang Nabi lakukan. Nabi tu anggap itu tak sepatutnya dia lakukan. Padahal tak salah. Tapi dia rasa bersalah. Yang dia rasa bersalah tu pun Allah kata tak apa yang tu. Yang kamu duk rasa itu beban kan. Yang tu pun memang kami dah maafkan dulu dan seterusnya. Ayat ni semakna dengan ayat ni. Wa hadza ka qaulihi ta'ala. Yang ni sorehlah. Jelas maknanya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kamu anggap dosa. Yang ni dalam bentuk kinayah lah. Berlapik lah artinya. Yang menjadi bebanan kepada kamu tu apa benda. Yang kamu anggap itu sebagai dosa. Macam kita lah kan. Kita biasa pergi surau. Tak pergi, walaupun kita sakit, tak pergi pun kita rasa bersalah. Rasa dah bersalah. Nabi lagi lah. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami angkat. Yakni kami tinggikan. Untuk kamu. Bagi kamu sebutan terhadap kamu. Ini tafsir dia lah, B tu. Kami angkat kamu, sebutan kamu, yakni dengan bi'antuzkara. Iaitu dengan kamu disebut. Ma'a zikri. Bersama-sama dengan sebutan aku. Maknanya bersama-sama dengan orang menyebut nama aku. Allah kata. Jadi tafsir Jalalain kata, bukan tafsir Jalalain lah. Tafsir Jalalain ni dia ambil kesimpulan daripada tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh salaf. Kalau ada salaf misalnya Ibnu Abbas ke, Tabi'i ke, siapa-siapa pernah kata ni, disebutlah fil azan. Dalam azan kan dikumandangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu juga dalam qamat wal iqamati. Qamat pun sama dengan azan, lafaznya. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fi tasyahudi wal khutbati, dalam khutbah. Sama ada khutbah jemaat, khutbah hari raya, khutbah nikah, khutbah di padang-padang, di musim haji, wa ghairiha, dan sebagainya. Dan sebagainya tu kalau nak tahu detail, kalau ada yang rajin-rajin tolong cari. Wa ghairiha, seperti hari raya Aidul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Arafah, hari Tasyrik, ketika melontar atas bukit Safa Marwah, di timur, di barat. Bahkan dia kata kalau seorang tu
Contohnya orang putih kan. Orang putih ni dia suka buat kajian-kajian. Kajian dia rasa, oh, rasa nak puasa, rasa nak semayang. Kan? Walau anna rajulan abadallah. Kalau seorang tu, dia menyembah Allah Ta'ala, kemudian dia baca Quran, dia kata, oh, real aku. Jannah ni, real. Wa saddaqal bil jannah. Dan mempercayai adanya syurga, adanya neraka. Dan semua perkara dia percaya. Tapi dia tidak bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka lam yantafi'. Tidak memberi apa-apa faedah pun kepada dia di hari akhirat. Dia kekal kafir. Kerana nama Nabi Muhammad ni kena bersama dengan Allah Ta'ala. Boleh ke zaman sekarang ni kan? Sekarang ni tersebar, orang kata ada orang Melayu, budak-budak Melayu sekarang ni, ada satu kumpulan dia kata nak menghidupkan satu ajaran baru, iaitu Nabi Muhammad ni adalah Tuhan. Sebagaimana Isa adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tak pagi itu pula. Jadi menyanjung Nabi ni kalau tak kena cara akan jadi sesat juga. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri al-syiddah. Kerana, apa tu makna kerana? Kerana sesungguhnya ma'al asalnya mana? Ba'da. Selepas berlakunya kesukaran, kesukaran ni maksudnya asyiddah. Syiddah ni lebih luas sikit lah, syiddah, kepayahan. So kepayahan tu banyak segilah. So dia kata syiddah ialah masyakkah. So kepayahan yang menimpa manusia ketika di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat kan dihisap dulu, itu masyakkah lah. Kemudian akan adanya yusra lah, masuk syurga. Inna ma'al usri adanya yusra. So yusra tafsir dia suhulah. Akan adanya kemudahan. Payah lawan dia senanglah. Payah lawan dia mudah. Selepas payah akan adanya kemudahan. Ini khas untuk dakwah. Kemudian manusia selepas tu guna macam-macam tu. Tu masing-masing lah. Tak salah pun kan. Kemudian diulang sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Penjelasan dia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffari syiddatan. So Nabi menanggung kesukaran. Ini disebabkan oleh kaum kufar. So min tu min takliliyah. Qasa minal kuffar. So Nabi menanggung kesukaran ni, menanggung kesukaran syiddatan minal kuffar, daripada pihak boleh, daripada pihak kufar. Summa hasala. Kemudian hasala lahu al-yusru. Kemudian Nabi memperolehi, terhasil baginya kemudahan. Artinya Rasulullah memperolehi kemudahan selepas tu dengan kejayaan lah, binasrihi, kejayaan Nabi mengatasi mereka alaihim. Fatah Mekah lah. Bila berlaku Fatah Mekah itu, maknanya itulah kemuncak kesenangan, kemudahan yang baginda sallallahu alaihi wasallam perolehi. Baik dari segi bahasanya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dia kata diulangkan 2 kali ni. Dia nak cerita ulang 2 kali ni. Usrun tu sekali. Yusrun 2 kali. Jadi usrun tidak boleh mengalahkan yusrun. Sebab yusrun disebut 2 kali. Pada hakikatnya disebut 2 kali, tapi usrun disebut sekali sahaja. Tengok. Yang atas ni, yang atas. Fa inna ma'al usri yusra. Yang pertama ni kan, usr. Guna alif lam. So alif lam yang pertama untuk usr, alif lam tu jins. Umum. Bila umum, dia sama dengan nakirah. Kemudian diulang sekali lagi ustu dengan alif lam ni. So, biasanya Arab, dia sebut yang umum dulu, barulah khusus. Sebab apa kita kata sini umum? Sebab dia ulang sekali lagi sini. Artinya sini
Yang kedua ni, alif lam yang bermakna the, yang merujuk kepada yang ni. So, yang kedua tu, makna the. Kita sebut, ja'a rajulun. Telah datang seorang lelaki. Kemudian, wazahaba ar-rajulu. Kemudian kita kata lelaki itu pun pergi. So kita sebut ar-rajul kan. Setelah sebut yang umum, kita sebut yang khusus. So yang ni sebut yang umum dulu, kemudian disebut khusus. Artinya unsur yang ni dengan unsur yang ni individu yang sama. Jadi sebab itulah tu satu aja. Sedangkan yang ni umum, yusrun sini, yusrun sini. Yang ni umum, yang ni umum. Artinya yang ni lain, yang ni lain. Artinya yang ni disebut dua kali. Yang ni hakikatnya disebut sekali sahaja. Jadi, usrun tidak dapat mengalahkan yusrun. Yusrun always menang. Maknanya kalau manusia ni sungguh-sungguh berjihad dalam apa-apa sahaja usaha, nescaya akan keluar daripada jalan kepayahan. Itu satu tafsiran lah. Dari segi gaya bahasa tu ada yang tak setuju. Ada yang kata ini tahqiq je. Tahqiq maknanya pengulangan perkataan. So biasanya, ja'a zaidun zaidun. Zaidun zaidun ja'a. Ulang dua-dua kali ni artinya itu taukid. Baik, satu lagi noktah penting ialah penggunaan yusran tu kan. Itu nakirah. Dan nakirah ni banyak penggunaan dia. Salah satu penggunaan dia untuk tafkhim, untuk membesarkan benda tu. Jadi yusrun ni satu benda yang besar lah, yang seharusnya menjadi impian manusia. Kerana ia suatu yang Allah anugerahkan kepada manusia yang menempuh kesusahan. Faiza. Okey, dah bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dah, maknanya kesukaran yang kamu hadapi itu akan adanya nanti kemudahan. Ini satu nikmat lah. Apabila kamu telah selesai tanggungjawab kamu terhadap satu-satu tanggungjawab, hendaklah kamu buat tanggungjawab yang baru pula. Supaya kamu ni dipenuhi dengan amalan ketaatan. Jangan relax. Hatta relax untuk orang mukmin, bertasbih, berzikir, berdoa. Dia tak ada duduk kosong farah. Kan? Seorang mukmin ni harus orang panggil bersifat warak, bersifat warak. Ta'rif warak ialah dia tidak akan buat satu perkara yang tidak memberi faedah dia di hari akhirat. Tidak memberi faedah dia di hari akhirat. Jadi maknanya dia tak buat perkara harus pun dia tak buat. Sebab di hari akhirat nanti, perkara harus tu dia tak ada markah. Dia tak ada markah kan? So bila tak ada markah, tak ada manfaat dia di hari akhirat. Jadi dia akan isi perkara-perkara yang bermanfaat untuk dia di hari akhirat. Itu makna orang yang warak. Kalau kita warak ni mana tak buat perkara-perkara yang lara je lah. Tak buat perkara-perkara yang lara. Orang yang baik kan. Tapi hakikatnya warak ni dia isi perkara-perkara yang bermanfaat aja. Yang tak ada manfaat dia di hari akhirat tu dia tak buat. Jadi sama dengan makna ni lah. Fa'idha faragta fansab. Terjemahan lafzi dia, apabila kamu telah selesai, maka hendaklah kamu berletihan. Selesai perkara yang letih tadi, buat perkara yang letih pula. Fa'iza faragta. Tafsiran yang mudah dia bagilah, apabila kamu selesai sembahyang. Minas salati. Fansab. Maka hendaklah. Okey, sekarang ini tafsiran dia betul-betul tafsiran dari sudut lafaz. Maka hendaklah kamu berpenat-penat. Fansab fata'ab. Dan hendaklah kamu penatkan diri kamu dengan berdoa pula. Fid du'ai. Maknanya tak lepaskan daripada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau tengok tafsiran kan, fa idza faragta minas salah ni salah satu tafsiran. Sedangkan mufassir banyak mentafsirkan maksud dia fa idza faragta. Sebab dinyatakan secara umum kan, bila kamu telah selesai benda. So banyaklah tafsirannya. Kita tengok tafsiran dengan tafsiran salaf ke ataupun tafsiran kalau ada ayat-ayat Al-Quran lain yang menunjukkan makna tu. So antara tafsiran selain daripada solat tadi, apabila kamu telah selesai daripada pekerjaan dunia kamu, maka hendaklah kamu solat. Letih saja buat kerja, solat. Letih saja buat kerja, solat. Satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, bila kamu telah selesai daripada perkara-perkara yang wajib.
Maknanya solat-solat wajib, maka tengah malam nanti kamu buatlah qiyamul lail. Satu lagi, apabila kamu telah selesai daripada tasyahud. Lepas tasyahud kan, kita nak salam terus dah kan? Tunggu dulu. Berdoa. Fadu'u li dunyaka. Berdoalah untuk dunia kamu dan akhirat kamu. Kita tunggu selepas bayar baru nak berdoa. Padahal dalam solat tu boleh dah berdoa. Satu lagi, idza faragta minat tabligh. Apabila kamu dah selesai wahai Muhammad menyampaikan risalah, maka hendaklah kamu beristighfar terhadap kesilapan-kesilapan kamu dan juga kesilapan-kesilapan orang mukmin. Kesimpulannya, Sawi kata, terlalu banyak sangat. Jadi kita tinggalkan tanpa tafsir. Tinggalkan secara umum. Itu lebih aula. Sehingga Sayyidina Umar dikatakan, bila dia tengok orang tak buat apa pun, marah dia. Ini akrah. Aku tak suka tengok orang yang bila dia selesai satu perkara, aku tengok dia lepok-lepok aja. Tak buat faedah untuk dunia dan untuk akhirat. Seterusnya, wa ila rabbika farghab. So dia tafsirkan Rabb ini tadarra'. Maknanya ila rabbika ni diletak depan lah asalnya. Farghab ila rabbika. Artinya tadarra' ila rabbika. Adalah kamu bertadarru', kamu khusyuk, kamu merendahkan diri dan merayu-rayu kepada Tuhan kamu. Kamu berkehendak kepada Tuhan kamu. Itu salah satu tafsir dah. Kalau tafsir yang lain, dia sebut maksud farghab inilah jadikan keinginan kamu itu kepada Tuhan kamu. Jadikan keinginan kamu nak apa-apa pun tuju kepada Tuhan kamu. Tuhan yang berbuat baik kepada kamu. Dengan banyak kurniaan, nikmat-nikmat diberikan kepada kamu. Wahai Muhammad, kalau kita lah kan. Kamu jadikan keinginan kamu kepada Tuhan kamu ni mestilah pada setiap keadaan kamu. Okey, dalam tafsir Tabari dia kata salah satu tafsir macam yang disebut oleh Sawi tadi, maka hendaklah kamu jadi minat kamu, keinginan kamu itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Maknanya bukan kepada makhluk. Tumpukan minat kamu, kehendak kamu, keinginan kamu hanya kepada aku. Sedangkan dia kata kaum-kaum kamu, minat mereka bila selesai apa-apa kerja ke apa, pergi jumpa apa? Berhala. Pergi mengadu ke berhala. Pergi buat sacrifice kepada berhala. Satu lagi tambah dia, ij'al niyataka. Jadikan niat kamu, kehendak kamu, keinginan kamu. Dan raghbah kamu, semangat, keinginan, kegemaran. Semuanya hala kepada Allah Ta'ala. Ada lagi kata, iza kumta ila salah. Kalau kamu bangun nak salah, maka betul-betul kamu ni tadarruk yang tadi kan. Betul-betul kamu tadi rendahkan diri kamu kepada Allah. Okeylah. So kita dah pukul 8 dah. InsyaAllah kita berhenti di sinilah dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung surah Wadduha. Yang ni pun kalau orang buat kajian perbandingan antara surah dengan surah kan. Maknanya surah ni seolah-olah sambungan kepada surah Wadduha lah. Sebab di atas surah Wadduha tu sebut alam yajidka yatiman fa'awa kan. Tidakkah kami dapati kamu dulu yatim, kemudian kami beri kamu perlindungan. Alam kan, alam yajid. Sambung lagi, alam nasyrah. Maknanya Allah mengingatkan Rasulullah SAW akan banyaknya nikmat yang diberikan kepada baginda. Sini lagi. Sebab itulah setengah-setengah ulama tu kata surah Ad-Duha dengan An-Nashrah ni satu je. Dia dua, tapi dia anggap sebagai satu. Makna dia tu makna yang satu je. Dia akhiran dia pun sama juga kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu sebut-sebut dia. Wallahu a'lam bissawab.